الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadis 456, iaitu masih lagi di bawah tajuk bab istihbabi tahsini sauti bil Quran. Ini bab elok, dianjurkan seseorang itu memerdukan suaranya dengan bacaan Al-Quran. Mana seseorang itu dituntut supaya membaca Al-Quran dengan ada alunan, ada lagu dia. Hadithu Abi Musa radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya Aba Musa laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Hadis daripada Abu Musa, yakni Abu Musa al-Asy'ari, Nabi SAW bersabda kepadanya, Wahai Abu Musa, engkau telah diberikan suara yang merdu, ataupun kamu dikurniakan dengan mizmar, mana alat yang mengeluarkan bunyi yang merdu, seruling. Engkau telah diberikan salah satu daripada seruling Nabi Daud, ataupun keluarga Nabi Daud. Maknanya Nabi SAW bila mana mendengar suara Abu Musa, yakni Abu Musa al-Asy'ari membaca Al-Quran, Nabi SAW memujinya. Jadi asal mana mizmar ini, maknanya alat seruling. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah as-sautul hasan, suara yang indah. Jadi engkau diberikan suara yang indah seperti bunyi seruling. Bunyi seruling. Yang ni kalau takdir dia laqad utita sautan hasanan kamithli mizmaran min mazami ali Daud. Mana kamu diberikan suara yang indah, yang merdu, yang sedap didengar, sama seperti suara seruling. Min ali Daud, min mazami ali Daud, daripada seruling keluarga Nabi Daud. Itu kalau asal makna. Al itu keluarga, tetapi yang dimaksudkan di sini suara Nabi Daud itu sendirilah. Sebab dari kalangan keluarga Nabi Daud itulah hak suara sedap. Bila Nabi Daud membaca Taurat, membaca kitab Zabur dia, maka burung-burung binatang berhenti dengar, sebab merdunya. Itu ada ceritalah. Jadi di sini kita boleh faham seseorang itu hendaklah cuba berusaha untuk mengelokkan suaranya. Sebab apa? Sebab bila suara, disebabkan suara yang merdu inilah, bila seseorang itu baca Al-Quran, maka Nabi SAW puji dia. Nabi puji. Jadi puji itu disebabkan cara dibaca. Kalau kita nak puji Quran, dah, moga Quran ni kalamullah dah. Kata-kata Allah, firman Allah Ta'ala. Jadi bila Nabi puji itu,
Maknanya kalau kalamullah tu tak perlu dipuji lah. Tetapi bila dipuji di sini adalah cara dibaca, maka dituntut kita membaca dengan merdu, yang ni bertajwid, mana dengan memperelokkan bacaan, dengan tartil, dengan beranjur, dan ada seperti kita sebut bawah ni, ada nada yang sesuai dengan makna ayat. Kalau ayat tu ayat yang sedih, kita baca dengan suara yang sedih. Kalau ayat tu tentang jihad, kita baca dengan semangat. Kalau ayat tu menggambarkan tentang syurga, kita baca dengan gembira. Lepas tu nak boleh ada refleksi tu macam mana. Jadi tidak kena faham lah. Itu orang panggil baca bertajwid berserta dengan tadabbur. Jadi maksud waratalnahu tartila waratilil qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil, supaya bila kita baca dengan beranjur tu kita perhati tengok makna dia. Kalau kita baca story gitu badina abih dah, badina abih, jadi tak ada buah tadabbur tu. Jadi macam mana tadabbur nak ada, cara tu sendiri. Mana cara kita membaca tu, mana bila tidak tartil, maka tidak ada peluang untuk kita tadabbur. Bila kita baca dengan tartil, beranjur, maka ada kita boleh sempat untuk cuba memahami makna dia. Jadi di antara baca dengan ada nada ni, dengan faham makna, dia saling berkait. Tak mungkin seseorang itu dapat baca dengan nada yang sedih, yang bersemangat, dengan merdu, kalaulah dia tidak faham ayat. Jadi kalau seorang itu baca ayat pegang dengan suara, dengan nada yang sedih, tak pernah sabar. Tak kena sakit. Ataupun ayat Nabi Musa tengah berdebat dengan Fir'aun, kita baca dengan nada sedih, kau tak kena. Maka di sini kita boleh faham seperti yang kita bincang baru ni, tidak mengapa seseorang itu baca dengan ada lagu, dengan merdu, asalkan kita tidak tiru lagu nyanyian orang-orang yang melalaikan. Kita tiru lagu dandut ke, lagu rock ke, tu tak boleh lah. Mana-mana lagu, mana orang dengar tu, supa lagu P. Ramlee dulu, lagu Saloma dulu. Tapi lagu P. Ramlee ni dia penuh dengan mak idgham, penuh dengan idgham al-ghunah dah. Ada pak dengung dia tu tiru Quran, tiru tajwid, tapi janganlah kita tiru dia pula. Jadi di sini penting, kalau kita nak berlagu, kita boleh berlagu dengan gaya kita masing-masing, atau kita tirulah bacaan Tutu Imam Mekah tu dah. Mana-mana qari kita boleh ikut, ataupun mengikut lagu-lagu ada mula belajar tu lah, Hijaz, Bayati, Nahwan apa semua tu. Tapi tak boleh kita nak ambil lagu orang nyanyi tu, lagu muzik tu, rentak dia tu rentak lagu gapo hak ada demo buat lagu cindai. Cindai, dia buat selawat nada tu, selawat cuma Quran tu dia tak berani lagi. Tapi asal ada, tapi kalau selawat tu dia berani dah. Kalau Nabi dia tak boleh nak hormat, selawat pada Nabi tak mustahil dia tidak akan hormat Quran. Dengan dia tiru nyanyian. Jadi selagi tidak mengada-ngada takalluf, selagi kita bersederhana, tidak mengada-ngada dalam buat lagu ni, tak apa. Otasnya tika. Tika. Kadang-kadang orang belajar taranum ni, dia ada juga buah tika benar tu. Tasir juga. Kadang-kadang dia tu ikut itulah, ikut punya dia punya apa tu, dia punya tabaqah, dia punya maqam tu, tika dengan hak tu. Jadi
Orang baru belajar memang dia tingkat kaedah. Tetapi kalau orang yang pro ni dah. Orang hak faham molek ni dia boleh baca dengan lagu dia mengikut hak dia faham. Semua baca berita lah. Baca berita. Itu nasi dia tu. Kalau orang baca berita tu dia ada itu nasi dia, maka mengapa kita tak boleh baca Quran ni dengan nada dia? Syair Arab pun dia ada nada dia juga. Syair Arab dia ada cara baca dia juga. Jadi di sini juga kita boleh dapat kelebihan Abu Musa al-Asy'ari. Tapi kalau dalam sejarah berat Abu Musa al-Asy'ari dia kata orang yang diperdayakan oleh Amr bin Al-As, diperdayakan, mana ia tak pandai nak berunding dalam peristiwa tahkim tu, perbalahan konflik antara Muawiyah dengan siapa, dengan Sayyidina Ali ni. Dia kata Abu Musa ni diperdayakan. Jadi itu berita yang tidak sahih, riwayat yang tidak sahih. Jadi di sini kelebihan Abu Musa al-Asy'ari dipuji oleh Nabi SAW. Jadi al-Asy'ari itu maknanya Asy'ar ni nisbah kepada tempat daripada Yaman lah. Dia mari daripada Yaman. Itu cerita Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian bab berikut, babu zikri qiraatin Nabi SAW surat al-Fath yauma Fath Makkah. Ini bab ia menyebutkan bacaan Nabi SAW akan surah Fatah pada Fatah Mekah. Hadis daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Fath Makkah ala naqatihi wa huwa yaqra'u surat al-Fath yurajji'u qala laula an yajtami'a an-nasu hawli la raja'tu kama raja'a. Riwayat daripada Abdullah bin Mughaffal, katanya aku melihat Nabi SAW pada ketika pembukaan kota Mekah. Baginda di atas unta dia. Pembukaan kota Mekah ni berlaku pada tahun ke-8 Hijrah, bulan puasa. Berlaku pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Jadi Nabi menaiki unta dia dalam keadaan membaca surah Al-Fath. Mana surah tu turun lama dah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, dan seterusnya. Inna fatahna, sesungguhnya kami memberikan kepada kamu kemenangan yang nyata. Kami telah buka untuk kamu ni dengan nyata sekali. Mana kami tunjukkan kepada kamu ni, zahirkan kemenangan kamu ni. Mana Nabi dapat menakluk semula kota Mekah. Sebab apa? Bukan kata dulu tanah air Nabi nak pergi rapas semula, tidak. Mana Nabi buka kota Mekah tu sebab nak mengembalikan kota Mekah tu sebagai ummul qura, yang mana itu merupakan tempat syiar agama, ada Kaabah, ada syiar tauhid. Jadi Nabi nak bebaskan daripada syirik-syirik. Nabi nak bebaskan daripada unsur-unsur syirik yang mana ada berhala pada waktu tu. Begitu juga pada waktu tu di bawah kepimpinan pemimpin-pemimpin yang tidak beriman, yang syirik pada Allah Ta'ala. Jadi banyak isyarat-isyarat dalam Al-Quran yang menghendaki Nabi ni bebaskan, sucikan Baitullah ni daripada kepimpinan syirik, daripada unsur-unsur syirik. Sebab yang membina Kaabah tu Nabi Ibrahim, imam ahli tauhid. Nabi Ibrahim yang membawa seruan tauhid tu, maknanya yang layak mewarisi
inni ja'iluka linnasi imama, kami jadikan kamu wahai Ibrahim ni sebagai pemimpin, yakni pemimpin umat tauhid, pemimpin yang menguasai Baitullah ini. Nabi Ibrahim kata qala wa min dzurriyyati, lagu mana dari kalangan suri aku ni? Qala la yanalu ahdi zalimin. Orang-orang zalim ni dia tidak ada bahagia dia tu daripada janji aku ni. Maknanya kalau dia tu zalim dengan sebab syirik, dia tidak layak untuk jadi pemimpin. Jadi Nabi SAW sebagai Rasul, penutup kepada sekalian Rasul sebelum pada ni, dan Nabi ni salah seorang daripada keturunan Nabi Ibrahim, dan juga doa Nabi Ibrahim. Nabi SAW ni adalah doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta dibangkitkan seorang Nabi. Jadi Nabi itulah doa Nabi Ibrahim, antara doa Nabi Ibrahim. Jadi Nabi SAW dapat buka kota Mekah ni, mana Nabi baca di atas unta, maknanya baca Quran atas kenderaan ni boleh, molek. Tidak kata nak baca Quran ni kena duduk selalu molek, selalu lendik atas tikas jadah baru boleh baca Quran. Tidak, boleh baca bila-bila naik motosikal, bila-bila jalan, bila-bila atas. Hak ingatlah, kalau kita tak ingat pakai pergi steering tu nak pergi Quran lagi, hak ingatlah. Jadi tak apa. Jadi baca tu, Nabi baca surah Al-Fath, inna fatahna laka fathan mubina, yurajji'. Mana Nabi membaca secara tarjih. Secara tarjih ni, itu lagu mana? Ada ulama kata tarjih ni mana ulang. Macam tarjih dalam azan. Jadi sebelum bila tu kata asyhadu alla ilaha illallah dengan suara yang nyaring, dia baca dulu dengan suara rendah. Asyhadu alla ilaha illallah, barulah dia baca dengan dengar asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian sekali lagi asyhadu alla ilaha illallah, barulah kemudian dia baca asyhadu alla ilaha illallah. Lepas tu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lagu tu juga. Itu dipanggil tarjih. Tarjih dalam azan, mana ada ulang-ulang. Satu makna lagi tarjih di sini, itu baca dengan nada yang macam nada yang bergetar, nada yang merdu lah. Mana ada nagam dia tu, ada dia punya. Kita nak tiru pun tak boleh, kita tak dengar bacaan Nabi, takut jadi menawar pula dah. Maknanya baca tu dengan ada alunan merdu, dengan lebih kurang bergetar tu. Mana bukan kata ulang dak. Bukan kata ulang tu tidak. Hak tu tarjih, ulang tu dalam bab azan. Hak masuk ulang dalam bab bacaan Nabi ketika masuk ke Mekah ni, ini tarjih lain. Tarjih di sini maknanya baca dengan merdu, macam bergetar. Jadi hak kata baca berulang-ulang tu, itu tidak menjadi kebiasaan Nabi dalam baca Al-Quran dia. Sebab bila Nabi baca ni, Nabi baca tunggu gitu. Maknanya lalu tu mana baca straight lah, berhenti. Kecuali ada beberapa riwayat Nabi SAW ulang ayat tertentu ni sampai ke subuh. Itu ayat in tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum, in tu'azibhum fa innahum ibaduk. Nabi ulang tu, kalau kamu azab mereka, itu kerana mereka tu hamba kamu. Itu ada di akhir surah Al-Maidah. Jadi hak kata Nabi ulang berkali-kali tu, hak tu ketika dalam semaya tahajud tu, in tu'azibhum fa innahum ibaduk. Adapun di sini tidak dalam bentuk tarjih. Sebab apa?
Sebab kalau kata tarjih dengan tiulah-ulah, tak ada lah kemerduan seperti mana yang nak disabitkan di sini. Sebab kalau sekadar baca tu ulang-ulang, ulang-ulang, jadi tak ada makna kemerduan. Sebab itulah di sini sahabat ni kata, Abdullah bin Muwaffal kata, kalau tak sabit orang ramai di dinduk khumung aku, tentu aku akan baca tarjih seperti mana Nabi baca. Mana dia akan ajuk balik seperti mana Nabi buat. Jadi nak ajuk balik cara Nabi baca tadi, kalau sekadar baca bulan-bulan, tak ada gapo. Maknanya orang faham, orang tahu. Jadi bila orang tahu, tak payahlah orang nak khumung. Tetapi kalau betul-betul dia baca tu dengan nada, dengan alunan seperti Nabi baca, memang ramai khumung dia. Tapi dia tak sih. Jadi bila dia baca, dia tak sih baca, dengan cara tarjih Nabi ni, dengan arti bulan dengan nada yang merdu, ya lunak, ya lemuk, apa semua tu, itu menunjukkan bahawa di sini tarjih ni bukan makna ulang. Tarjih dengan makna ulang-ulang tu, itu dalam bab azan. Itu ada perbezaan. Begitu juga di sini, selalunya Nabi SAW ni dia ada baca ayat tertentu sempena dengan tempat. Ada. Macam contoh, selepas daripada tawaf, selepas daripada tawaf tu sunat semaya 2 rakaat, sunat tawaf. Nabi baca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadi sempena dengan tempat tu nak semaya, Nabi baca ayat tu. Wattakhidhu, hendaklah kamu jadikan maqam Ibrahim tu tempat semaya kamu. Jadi bila sampai tempat tu ada sempena, dia pun baca ayat. Begitu juga bila nak Safa dan Marwah, bila nak sa'i antara Safa dan Marwah, Nabi membaca inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Jadi ada juga baca ayat tu dia sempena dengan tempat. Begitu juga kalau kita kata masuk bulan puasa lah, masuk bulan puasa, kita baca ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kita baca tengok kalender tu 1 Ramadan, jadi maghrib tu baca ayat tu. Boleh ke tidak? Boleh lah. Kira-kira boleh. Cuma jangan wajib pula, ataupun jadi ketetapan pula. Tapi kalau kita nak baca sebagai mengingatkan kepada orang lain, sekarang ni kita duduk dalam bulan puasa, ataupun kita kata apa, nak masuk bulan haji, masuk bulan haji kan, masuk bulan ni dah, ni bulan haji dah ni, Zulkaidah ni, bulan haji dah. Bukan kata Zulhijjah tu baru masuk bulan haji dah. Dalam istilah dia tu bulan haji lan ni dah. Zulkaidah ni bulan haji dah. Jadi kalau kata masuk bulan Zulkaidah ataupun masuk 1 Zulhijjah, kita nak baca dalam semaya ayat Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat tu, haji tu ada bulan-bulan yang tertentu, maka itu tidak menjadi masalah lah, tak ada. Boleh baca sebagai mengingatkan. Cuma jangan kita buat ketetapan pula. Orang tak baca ni, tak boleh lah, sebab tidak ada ketetapan. Tapi nak baca boleh, selagi kita tidak buat satu ketetapan yang mesti atas orang lain, maka tidak dibenarkan. Kemudian oleh kerana kita ni masih lagi dalam bab tentang kelebihan baca Quran, maka ada beberapa bab lagi. Babu nuzulis sakinati li qiraatil Quran. Bab turunnya ketenangan kerana membaca Al-Quran. Mana bila baca Quran tu mari ketenangan.
sakinah. Sakinah ni dalam bentuk macam mana sakinah ni? Hadithul Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, qara'a rajulun al-kahf wa fi ad-dari dabbah faja'alat tanfiru fasallama fa idza dababatun aw sahabatun ghashiyathu fadhakarahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala iqra' fulan fa innaha as-sakinatu nazalat lil-Qur'an aw tanazzalat lil-Qur'an. Riwayat daripada sahabat Bara' bin Azib, beliau menjelaskan ada seorang lelaki. Seorang lelaki ni nama dia Usaid bin Hudayr, seperti dalam riwayat pada ni. Usaid bin Hudayr, dia membaca surah Kahfi. Mana dia baca dalam sembahyang. Dalam rumah dia, dan dalam rumah tu ada binatang. Ada kambing, ada lembu. Pas lagu mana? Biasa je. Hamba aja klik. Orang India, orang Pakistan ni, kita masuk rumah dia tu ada lembu. Dia tak lembu dalam rumah. Enggak, rumah dia dekat-dekat ke. Nak tak tambak luar tu. Ya buh dalam rumah. Mana dalam pagar masuk rumah dia tu, dia pagar, situ ada lembu. Standard lah sebenarnya, tak pelik. Cuma kita ni, cara kita buat rumah ni tak serupa dia. Orang-orang India, orang Arab pun lagu tu juga. Orang Turki pun lagu tu juga. Dia ada pitu demi pitu. Jadi biasalah dalam rumah tu ada lembu, ada binatang. Tiba-tiba binatang tak ada jadi liar. Mana jadi liar ni, mana tak duduk dia lah, tak sedap duduk. Suruh serang. Fasallama, lalu dia pun memberi salam. Mana selesai daripada sembahyang, rupa-rupanya ada awan. Dababah ataupun sahabah, sama makna. Mana ada awan yang menutupi je. Mana dia dipayungi oleh awan. Lalu dia pun menyebut, memberitahu kepada Nabi SAW. Nabi baca, Iqra'. Bacalah. Baca lagi. Teruskan bacaan kamu tu. Sebab apa? Kerana itu adalah sakinah yang turun kerana Al-Quran. Ataupun dia mari turun kerana Al-Quran. Jadi maksud sakinah ni, awan tu maknanya malaikat lah. Maknanya malaikat ramai mari mendengar Al-Quran tu, sehingga nampak macam gumpalan awan. Maknanya tanda malaikat ni suka. Tanda malaikat ni gembira dengan orang-orang yang ingat Allah SWT. Jadi sakinah tu dalam bahasa biasa maknanya ketenangan lah. Jadi ketenangan kepada siapa ni? Ketenangan kepada malaikat lah. Mana malaikat tu mari duduk tu, maknanya satu rahmat kepada, satu ketenangan pada mereka, sehingga mereka ni mari dan turun untuk keluarga tu, maknanya satu rahmat. Jadi ada ketenangan. Cuma binatang tu jadi liar tu, itu cerita lain lah. Mungkin dia nampak satu yang mengejutkan. Tapi kadang-kadang kita ada juga buah ni, orang baca Quran, kita mari sakinah, jenera tidur. Sakinah juga tu. Tu lain, tu mengatuk. Bagian nak ulik. Tu riwayat yang diceritakan oleh Bara' bin Azib. Dia cerita tentang seorang lelaki yang bernama Usaid bin Hudayr. Kemudian Usaid ni sendiri cerita. Kalau tadi Bara' bin Azib, hak ni pula Usaid sendiri cerita. Hadithu Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu qala bainama huwa yaqra'u min al-laili suratal Baqarah wa farasuhu marbutatun indahu
kuda dia terikat. Idh jalatil faras fasakatat faqara'a fajalatil faras fasakata wasakatatil faras thumma qara'a fajalatil faras fansarafa wa kana ibnuhu Yahya qariban minha fa ashfaqa an tusibahu falamma jtarahu rafa'a ra'sahu ila as-sama'i hatta ma yaraha falamma asbaha haddatha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala iqra ya bana Hudayr qala fa ashfaqtu ya Rasulullah an tata'a Yahya wa kana minha qariban farafa'tu ra'si fansaraftu ilayhi farafa'tu ra'si ila as-sama'i fa idza mithlu zullah fiha amthalul masabih فخرجت حتى لا أراها قال وتدري ما ذاك قال لا قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. Riwayat daripada Usaid bin Hudayr katanya sedang dia membaca Al-Quran pada waktu malam, mana dalam semaya dia baca surah Baqarah. Riwayat tadi surah Kahfi, ini surah Baqarah. Mungkin ada perbezaan. Jadi kadang-kadang beza gini ni mungkin dia tak jadi besar sangat. Boleh jadi dia baca kedua-dua. Boleh jadi perawi dia tak ingat surah Baqarah ke surah Kahfi. Jadi ada sedikit banyak dia ada orang kata salah lah. Kesilapan yang kecil ni itu tidak menjejaskan keseluruhan cerita. Dan kudanya itu, maknanya hak ada dalam rumah tu kuda. Kuda. Jadi kuda dia tu tertambat dekat dengan dia, tiba-tiba jalan. Mana unta tu menoppak. Mana tak duduk dia. Fasakata, lalu dia pun diam, mana berhenti baca. Maka kuda tu berhenti juga. Kemudian dia baca balik. Kuda pun melompat semula. Dia diam, kuda diam. Kemudian dia membaca, kuda melompat pula. Dia pun beredar, maknanya sudah semaya. Sudah semaya tu, dan anak dia tu bernama Yahya dekat dengan dia. Jadi dia bimbang, kuda tu duduk meronta-ronta tu takut terkena anak dia. Jadi bila mana dia alihkan anak dia, lalu dia pun mendongok ke langit, dia dapati dia mendapati hatta ma yaraha, mana dia nampak apa hal dia nampak tu. Bila mana pada waktu pagi, dia pun memberitahu kepada Nabi SAW. Nabi kata, bacalah Usaid, bacalah, baca. Jadi bapa nak berhentinya? Seolah-olah Nabi kata gitu, bapa nak berhentinya, baca lagi. Sebab apa? Sebab ini satu rahmat, satu ketenangan, satu peluang untuk kamu kamu dapat rahmat, dapat ketenangan, dapat didampingi oleh malaikat. Baca. Selagi mana kamu baca, kamu terus akan mendapat ketenangan ni. Jadi dia kata, wahai Rasulullah, sebenarnya saya bimbang, takut kuda ni pijak anak saya Yahya. Dia dekat dengan saya. Bila mana saya mengangkat kepala, dan saya pergi kepada anak saya, dan saya pun tengok ke langit, rupa-rupanya ada sesuatu seperti awan. Lepas tu dalam awan tu ada sesuatu seperti lampu, maknanya bercahaya. Maknanya kalau malaikat memang bercahaya lah. Kalau cahaya tu ada malaikat. Fakharajat, kemudian keluarlah
Sesuatu seperti lampu tadi, mana tak ada. Mana awal tu memang ada. Dalam awal tu ada lampu, ada sesuatu seperti lampu. Mana bila dia berhenti, maka tak ada lah, keluarlah sesuatu yang seperti lampu tadi, sehingga saya tak nampak dah. Maknanya keluar malaikat daripada awan tu, tinggal awal saja. Wa tadri madzaka, kamu tahukah ke apa tu? Dia kata tidak. Kata itulah malaikat. Malaikat datang dekat dengan suara kamu. Kamu baca Quran ni, malaikat mari. Kalau kamu baca lagi, tentu pagi esok tu orang ramai boleh tengok. Dan malaikat itu tidak bersembunyi daripada mereka. Mana duduk situ lah, mana boleh tengok. Mana ni kita kata keajaiban jugalah. Keajaiban juga yang ada dipolehi oleh seseorang yang mana bila dia membaca Al-Quran itu. Kemudian babu fadilati hafizil Quran. Ini bab kelebihan orang yang menghafal Al-Quran. Hadithu Abi Musa al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'min alladhi yaqra'ul Quran kamathalil utrujjah rihuha tayyib wa ta'muha tayyib wa mathalul mu'minin alladhi la yaqra'ul Quran kamathalit tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun wa mathalul munafiqi alladhi yaqra'ul Quran mathalu raihanah rihuha tayyib wa ta'muha mur wa mathalul munafiqi alladhi la yaqra'ul Quran kamathalil hanzalah laysa laha rihun wa ta'muha murrun. Riwayat daripada Abu Musa, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran. Jadi mari dengan yaqra'ul Quran fa'il mudhari', maknanya perumpamaan orang mukmin yang selalu sentiasa membaca Al-Quran itu seperti uturujjah. Uturujjah ni sitrong. Mana limau, sejenis limau ya manis lah. Mana isi dia manis, bau dia pun sedap. Dia lima ni ke kulit dia tu zest, dah zest. Kulit dia tu pun bau sedap dah. Biasa kita koyak lima ni, lima karak tu ke apa tu, lima karak tu, kulit karak tu. Lima madu. Koyak tu buang lalu bau. Jadi seperti uturujjah, seperti limau yang manis, bau dia harum, rasa pun manis juga. Maknanya orang baca Quran ni, lagu itulah sifat dia. Maknanya luar dia baik, dalamnya pun baik juga. Itu perumpamaan dia. Jadi Nabi buat perumpamaan ni biar kita mudah faham. Dah Nabi buat contoh ni, hak benda biasa sahabat tengoklah. Uturujjah hak biasa rasa. Kalau ayat wahri wahri ni memang bau sedap. Tak? Rasa pun sedap juga. Tapi kalau sahabat diberitahu oleh Nabi ayat wahri perumpamaan orang mukmin ni macam orang baca Quran. Perumpamaan orang mukmin baca Quran ni macam wahri. Dia tak ada depan sahabat, tak faham sahabat. Jadi prinsip dalam buat perumpamaan ni, Nabi ambil contoh-contoh hak ada demo tu ada pengalaman tu. Kalau tidak kan bersoal jawab pula. Jadi buat perumpamaan dengan buah ni, kaitan dengan iman tu sebab apa? Buah dengan iman ni dia kaitan yang rapat. Iman tu ibarat akar. Ibarat akar. Buah tu maknanya ada amalan. Dia tu maknanya batal tu mana amalan rukun iman. Lepas tu cabai-cabai ranting dia tu maknanya benda-benda tambahan. Jadi keluar buah tu maknanya akhlak. Lepas tu bila buah tu dapat dimakan rasa manis, itu maknanya orang boleh tupai akhlak kita. Orang dapat kebaikan daripada akhlak kita. Jadi Nabi ni dia kecek tentang agama ni dalam bentuk yang simple, hanya dalam bentuk kita kata buat perumpamaan itu dengan pokok. Dengan pokok. Iman tu akal. Jadi banyaklah hadis-hadis kita baca
Begitu juga ini berdasarkan kepada ayat Al-Quran, mana kaitan dengan pokok tu. Kemudian perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah tamar. Buah tamar, maknanya benda dia tak baca Quran, tapi kelebihan itu tak ada. Mana dia pandai baca Quran tapi tak baca Quran. Tapi kalau orang tanya dia boleh ingat, dia boleh hayat. Orang boleh tu kena ngadak dia dululah. Tidak kata nanti dengar dia syarah dulu dia baca, tidak. Jadi dia tetap ada kebaikan, cuma tidak terpendam, tidak diketahui. Buat tamar ni kalau kita buat dalam mari, tak ada siapa cari. Tak ada siapa cari. Kalau kita buh dalam bonet kereta 2 kotak buah tamar, tak bau. Bodi buh 2 ulah. Buh sepaksa dalam bonet kereta. Gagal lalu. Mana itu perumpamaan yang mudah kita faham. Maknanya orang mukmin ia pandai Al-Quran, ingat Al-Quran ni memang dia baik. Cuma perlu dicungkil. Perlu ditarik dia tu. Perlu diberi semangat pada dia. Tetapi tetap ada kebaikan. Perumpamaan orang munafik yang baca Quran, sedap baca Quran dia. Seperti bunga raihanah, bau sedap lah, bau sedap. Tak lidah pahit. Tak lidah pahit. Itu perumpamaan dia. Maknanya bab baca Quran memang lah, tapi nak tupai benda-benda lain tak ada. Boleh dengar suara sedap je. Kemudian perumpamaan orang munafik yang tidak baca Quran ni seperti hanzalah, mana sejenis buah. Buah bau pun tak ada, rasa pun tak ada, mana tak boleh nak tupai sikit habuk pun. Raihanah ni walaupun dia pahit, tapi kita segar dah bau dia tu. Cuba putih mata dah je. Maknanya adalah sedikit sebanyak boleh tupai. Jadi Nabi sebut di sini 4 golongan. Maknanya dengan nisbah baca Quran ni, ada orang iman sempurna, dia baca Quran. Maka itu orang yang paling tinggi. Hasilnya iman lemah, lepas tu tak baca Quran, maknanya tidak berusaha untuk membaiki diri dia. Itu bahaya. Itu Nabi SAW sebut pada kita kelebihan orang yang ingat Al-Quran. Kemudian bab berikut tu cerita lain. Kelebihan orang pandai baca Quran dan orang yang merangkak-rangkak, tetap ada kelebihan. Kalau seorang tu ada kehendak. Setakat itulah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.